Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru anggota-anggota Parlimen ASEAN agar terus meningkatkan kefahaman dan memperluaskan kerjasama dengan negara-negara pemerhati Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPA ke arah memastikan komuniti yang aman, harmoni dan sejahtera. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah semasa merasmikan pembukaan Perhimpunan Agong AIPA ke-42 yang dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam. Pembukaan rasmi berlangsung secara maya melalui persidangan video. The theme for Brunei Darussalam's ASEAN Chairmanship for the year 2021 is We Care, We Prepare, We Prosper. True to this year's theme, it is important to note that ASEAN has continued to respond rapidly amidst uncertainty in providing care for its people, preparing its community towards development. In this regard, AIPA has strengthened its collaboration with ASEAN to work towards a more integrated and successful regional community. Dalam titah ke bawah Dulia Maha Mulia menekankan komitmen AIPA dalam membina ASEAN sebagai peneraju dalam komuniti digital dan blok ekonomi. I'm pleased to acknowledge the 42nd AIPA General Assembly team forging parliamentary cooperation in digital inclusion towards ASEAN Community 2025, which further contributes to reassert AIPA member parliaments' commitment in building ASEAN as a leading digital community and economy bloc. Through AIPA, we strive to promote awareness in harmonizing regulations, standardizing policies, and appropriate legislations across ASEAN to protect grassroots and remain equitable on all fronts. Justru ke bawah Dulia Maha Mulia menegaskan agar para anggota Parlimen untuk terus menegakkan AIPA sebagai organisasi dan landasan utama bagi meningkatkan kerjasama dalam pelbagai hala serta untuk meningkatkan kefahaman dan memperluaskan kerjasama dengan negara-negara pemerhati AIPA ke arah memastikan komuniti yang aman, harmoni dan sejahtera di rantau masing-masing. Baginda juga bertitah supaya AIPA dan ASEAN dalam masa yang sukar ini untuk terus menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama serta cabaran-cabaran serantau dan global. Pada majlis pembukaan rasmi Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPA ke-42 yang diadakan secara maya kemarin, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara selaku Presiden AIPA ke-42 dalam ucapan alu-aluan antara lain menekankan dalam usaha tindak balas dan memulihkan rantau ASEAN daripada pandemik secara kolektif, tiba masanya negara-negara ASEAN memastikan transformasi digital inklusif untuk membina daya tahan dan persiapkan generasi pada masa kini dan yang akan datang bagi tempoh selepas pandemik. Transformasi dan penerapan digital yang pesat yang disebabkan oleh pandemik menggariskan betapa pentingnya digitalisation dalam dunia yang didorong oleh digital masa kini, terutamanya ketika melalui masa-masa yang mencabar ini. Menurut Yang Berhormat lagi, tema Perhimpunan Agong AIPA ke-42 adalah sangat penting untuk menerokai, mempromosi dan membolehkan digital inklusif dalam usaha untuk memantapkan kerjasama antara parlimen ketika pandemik. The theme also highlights the important role of parliamentarians
in supporting ASEAN's vision for a community that is politically cohesive, economically integrated, and socially responsible as we work together towards ASEAN 2025. Issues such as women empowerment, climate change, cybersecurity, and strengthening economic integration remain noteworthy, and were all included in the agenda of this year's IPA General Assembly. Thus, it is important that we power through this current climate, united in our resolve and purpose to ensure that we remain aligned to our collective intention as IPA parliamentarians. Majlis pembukaan rasmi dihadiri oleh para perwakilan Parlimen negara-negara ASEAN serta negara-negara pemerhati dan jemputan-jemputan khas IPA. Negara Brunei Darussalam mengambil alih untuk mengenakan Perhimpunan Agung IPA ke-42 yang dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya maklumkan kepada orang ramai mengenai satu kes yang telah kembali ke rahmatullah kemarin. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, kes tersebut merupakan seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun yang meninggal dunia akibat masalah jantung dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Allahyarham ialah seorang lelaki tempatan berumur 56 tahun yang merupakan kes 1379 di negara Brunei Darussalam dan telah dimasukkan ke Pusat Pengasihan Kebangsaan pada 22 Ogos 2021. Allahyarham telah mengalami masalah jantung, congestive cardiac failure dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga Allahyarham, Kementerian Kesihatan tidak akan mengungsikan butiran lanjut pribadi Allahyarham. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Allahyarham. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para syuhada. Sementara itu, 104 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 1,873 orang. Terdapat tambahan kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 5 kes bagi kluster Demol, 3 kes bagi kluster Immigration, 3 kes bagi kluster Al-Falah Freda Radin, 2 kes kluster Sempurna Enang, 2 kes kluster Chonghua KB, 2 kes kluster Champion 7 Platform, 2 kes lagi bagi kluster Dragon Boat, 2 kes bagi kluster Samima, 2 kes bagi Jahaya Hypermart dan 1 kes lagi bagi Base PHQ Blok M. Sementara itu, terdapat 1 kluster baru telah dikenal pasti. 10 kes baru yang dikaitkan dengan kes 418 yang telah dilaporkan pada 19 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 418. Manakala terdapat 70 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitan. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 17 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 436 kes.
Ini bermakna terdapat 1,432 kes aktif masih direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes aktif tersebut, 4 kes dalam keadaan kritikal, yang mana 3 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, dan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain ditempatkan di unit rawatan rapi bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,866 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 204,923 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan turut mengingatkan orang ramai untuk mengikut segala arahan yang telah dikeluarkan berkaitan langkah-langkah pengawalan penularan COVID-19 di negara ini. Semua langkah pengawalan tersebut bertujuan untuk menghentikan penyebaran jangkitan COVID-19. Tidak kunjung mengunjungi antara satu sama lain, sama ada melawat sanak saudara atau sahabat ahli. Bagi orang tua yang tinggal bersendirian, hanya 2 orang ahli keluarga saja dibenarkan melawat. Lebih-lebih lagi bagi orang tua adalah tidak digalakkan untuk melawat anak-anak atau cucu-cucu kerana ini akan meningkatkan risiko jangkitan kepada habis kita. Essential workers yang diperlukan bertugas adalah dinasihatkan untuk mengelakkan dari makan minum beramai-ramai atau berkerumun dengan rakan-rakan lain semasa waktu rehat. Kedai-kedai yang dibenarkan untuk dibuka semasa tempoh pengawalan ini, termasuk kedai runcit, hendaklah mengawal keramaian pelanggan yang datang masuk ke kedai masing-masing. Para pengunjung juga dinasihatkan untuk menunggu di luar kedai sekiranya kedai yang dikunjungi dalam keadaan sibuk. Dan diingatkan lagi bagi kedai-kedai yang tidak melaksanakan langkah-langkah pengawalan, mereka akan dikenakan denda atau dihadapkan ke mahkamah di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat segala bala, kemudaratan dan penyakit serta memberikan kesembuhan kepada semua pesakit-pesakit, khususnya kepada pesakit yang menghidap jangkitan COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesihatan menasihatkan pemakaian sungkup muka yang sebaik-baiknya adalah sungkup muka jenis 3 lapis, manakala pemakaian sungkup muka N95 adalah tidak disarankan kerana ia khusus untuk para petugas kesihatan. Tambah Menteri Kesihatan, jika timbul kekhawatiran, sungkup muka juga boleh dilapis dengan sungkup muka jenis kain sebagai pelindungan tambahan. On top of this, so they'll give added protection lah. Ada 2 jenis. Berhubung kaji selidik bagi mengetahui taraf kesihatan perniagaan yang terjejas oleh pandemik COVID-19, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan terdapat 2 jenis kajian telah dijalankan oleh Darussalam Enterprise. Bagaimanapun, maklumat mengenainya masih belum lengkap untuk dikongsikan. Berkenaan transporter yang membawa barangan bukan asasi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan isu tersebut memang diambil berat dan mana-mana pihak yang tidak mengikut SOP yang diberikan akan dikenakan tindakan. Impact diorang punya bisnes. Jadi ini bertanya juga pasal Pusat Swab Pandu Lalu Bridex Jerudong mula beroperasi kemarin ia bagi meningkatkan kapasiti swab bagi SARS-CoV-2. 270 slot disediakan setiap hari dan setiap slot yang ditempah adalah untuk 2 pemohon yang hendak menerima ujian swab. Tempahan hanya perlu dibuat sekali untuk sebuah kenderaan. Perkhidmatan ujian swab hanya akan diberikan kepada penumpang berumur 12 tahun ke atas yang mempunyai nombor BROHIMS yang sah. Menurut pengurus projek Pusat Swab Pandu Lalu Bridex, pemandu dan penumpang yang mempunyai kod BroHealth berwarna hijau atau kuning, mereka hendaklah tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan influenza seperti batuk, selesma, demam dan sakit tekak. Pusat ini juga menerima mereka yang mempunyai kod BroHealth berwarna merah yang diarahkan untuk menjalani ujian swab. Bagaimanapun, perkhidmatan tidak dibukakan kepada individu yang memerlukan ujian swab bagi tujuan keluar negara atau pre-departure swab. Demi memudahkan proses ujian swab, penumpang perlu duduk di belakang kerusi pemandu.
Bagi setiap tempahan, kami ingin mengingatkan sekali lagi supaya habis kita memberikan maklumat yang penuh seperti nama yang penuh, nombor BN yang betul atau BHMS number yang betul dan IC number. Bagi kedua-dua yang di dalam satu kereta yang ingin melalui ujian swab. Ini adalah untuk memudahkan proses pendaftaran dan supaya queue itu tidak lama menunggu. Satu kereta boleh mempunyai 3 orang, tetapi hanya 2 orang yang akan boleh diswab. For example, sekiranya ibu bapanya sudah tua dan dah dapat lagi driving, the driver has to be the anak, so the only 2 will get swabbed at a time. Pusat Swab Pandu Lalu Bridex beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 8 malam. Perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau aplikasi BruHealth. Pembayaran pencen umur tua, pencen-pencen dan allowance hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan bagi bulan Ogos bermula kemarin sehingga 28 Ogos 2021. Pembayaran pencen dan allowance tersebut dilaksanakan dengan kaedah pandu lalu di beberapa tempat yang mempunyai kawasan terbuka dan lapang di keempat-empat daerah. Pembayaran pandu lalu dibuat secara berperingkat mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.15 petang hingga 5 petang. Di daerah Brunei dan Muara, pembayaran diadakan di 82 buah lokasi. Kaedah pandu lalu adalah salah satu inisiatif Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sebanyak 17 lokasi disediakan di daerah Belait bagi para penerima yang tidak mempunyai kenderaan ataupun kurang sihat adalah dikehendaki untuk melantik wakil dengan mengisikan borang, membawa kad pengenalan asal penerima dan disahkan oleh ketua kampung masing-masing. Sementara di daerah Tutong, sebanyak 24 lokasi disediakan. Para penerima diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP keselamatan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan seperti memakai sungkup muka dan mengikut tarikh serta masa giliran yang ditetapkan. Manakala di daerah Temburong, sebanyak 16 lokasi disediakan. Pembayaran pencen dan allowance dibuat lebih awal bagi membolehkan pembayaran secara berperingkat demi keselamatan semua pihak dan menghadkan perkumpulan ramai. Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPA boleh menjadi platform bagi ASEAN untuk menyelaraskan strategi, dasar, pelan tindakan dan peta jalan meliputi semua sektor serta menimbangkan penggunaan teknologi digital sebagai alat yang berkesan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara menyatakan perkara tersebut pada sesi plenari pertama Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPA ke-42 petang kemarin. Terdahulu, Perhimpunan Agong AIPA diadakan pada 11 pagi dengan menjemput ahli pemerhati daripada beberapa buah negara, Setiausaha Agong AIPA, Setiausaha Agong ASEAN dan jemputan khas negara penganjur. Sidang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara selaku Presiden AIPA ke-42. AIPA ke-42 bersidang selama 3 hari yang antara lain membincangkan beberapa isu termasuk politik, sosial, ekonomi dan organisasi AIPA. Sebanyak 28 agenda akan dibincangkan untuk diluluskan di dalam joint komunike yang akan bersidang di sidang plenari kedua pada hari terakhir Perhimpunan Agong nanti. Sementara itu, dalam sesi yang diadakan pada 11 petang, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin menjelaskan AIPA berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk isu keselamatan cyber dan pelindungan data. Tegasnya, anggota-anggota Parlimen AIPA memainkan peranan bagi memastikan keselamatan cyber di rantau ini menurut undang-undang dalam negara, polisi dan peraturan ahli-ahli negara ASEAN. And accelerate digital transformation within ASEAN. Education technology to promote